Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la yati bi hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwata illa billahi aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Haji Dr. Haji Fuad Zakashi, Timbalan Pengurusi Tetap UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin, Naib Presiden UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Sisa Agong UMNO Malaysia. Ahli-ahli yang berhormat. Yang berhormat Datuk Seri Haji Hasni Muhammad, Pengurusi Badan Pembukaan UMNO Negeri Johor. Ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi, perwakilan jemputan khas, para pemerhati yang saya muliakan. Pertama, saya ingin memanjatkan syukur kepada Allah SWT. Pada pagi yang berbahagia ini, kita berada di Dewan Merdeka, World Trade Center, satu perhimpunan umat Melayu yang terbesar di peringkat negara kita ini. Datang dari Iskandar Puteri, kawasan besar, ramai pengundi. Pandak Ahmad, nama dia beri, dapat berucap di PAU ini. Yang hormat Datuk Dr. Pengurusi Tetap, alhamdulillah, saya Pandak bin Haji Ahmad, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Iskandar Puteri, mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, turut serta membahaskan ucapan dasar yang amat berhormat Datuk Seri Presiden pada hari ini. UMNO sekarang berada di dalam dilema politik, seakan dimakan mati mak di luar mati bapa. Kini telah mengisbatkan satu kejalangan politik kepada UMNO, kepada akar umbi UMNO, kepada orang Melayu dan juga roh perjuangan UMNO itu sendiri. Oleh itu, UMNO Johor ingin berkata jujur pada hari ini, agar kita bersama-sama dapat merenung dan muhasabah tentang nasib parti kita yang sudah semakin hari semakin berubah. UMNO Johor akan menyentuhkan dua perkara, iaitu keadaan semasa parti ini dan beberapa syarat untuk pengukuhan masa hadapan parti. Di dalam membahaskan ucapan dasar yang Amat Datuk Presiden ini, sudah tentu kepentingan parti mesti kita dahulukan. Bersabit tentang keadaan semasa parti, pertamanya, ramai yang berpolemik mengenai pertandingan jawatan-jawatan utama parti. Di setiap pelosok, di setiap negeri, di warung kopi, di mana-mana saja, fokus tentang perhimpunan UMNO ini salah satunya adalah yang dibincangkan tentang pertandingan politik, pertandingan di kalangan parti. UMNO Johor berpendapat, apa saja bentuk keputusan, sama ada wujud pertandingan atau tidak, perlulah dilakukan dengan kebaikan demi kelangsungan parti. Terserahlah kepada akar umbi untuk menentukan tuan-tuan yang berada di Dewan Merdeka ini, patutkah UMNO dalam keberadaan sekarang sama ada melakukan pertukaran pimpinan di peringkat tertinggi parti. Yang berhormat Datuk Timbalan Pengurusi Tetap, saya ingin menyentuh tentang usul yang dibawa oleh jurucakap perwakilan Negeri Sembilan semalam
agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Saya pun agak pelik macam mana usul tambahan ini boleh diterima dan dibahaskan. Mungkin UMNO sekarang dah jadi parti asal boleh saja. Dan kita boleh merujuk kepada pasal 30 buku pelanggan UMNO dan perkara 10 peraturan persidangan. Kita dapati usul yang dibawa semalam tidak sempurna dan tidak boleh diteruskan dalam Perhimpunan Agung UMNO kali ini. Kerana ia perlu dimurnikan mengikut perlembagaan dan peraturan mesyuarat. Jika tidak pasti, sila rujuk perkara yang saya nyatakan tadi. Apa yang kita lihat? Sikap keterbukaan Presiden kita. Saya amat menghormati sikap Presiden kita. Walaupun dihujani dengan pelbagai masalah yang ditanggung oleh beliau. Oleh kerana Presiden tak ada, saya ingin nak juga cerita. Kalau tidak nak cerita juga tentang chemistry saya dengan Presiden. Tetapi minta biar Presiden datang. Biar dengan jelas kita nak mengakui bahawa sebenarnya Presiden kita terbuka. Apa yang saya lihat, apa yang kita tengok di TikTok semasa Presiden kita masuk ke Dewan pada beberapa hari yang lalu. Beliau berjabat tangan dengan saudara KJ. Apa yang dikata kepada saudara KJ? Apa dia? I will fight ke you right? Fight. KJ. Yang amat berhormat Presiden kita, ready to fight. Apa maknanya ready to fight dengan izin yang berhormat Timbalan Pengerusi Tetap? Ini keterbukaan. Mengapa kita bila Presiden bersikap keterbukaan, kita pula mengada-ngadakan bahawa tidak ada pertandingan di peringkat tertinggi? YAB Presiden pun berjiwa besar. Seingat saya, YAB Presiden tidak ada masalah untuk bertanding dan yakin mempertahankan jawatan tersebut. Begitu juga Timbalan Presiden. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita membahaskan usul tambahan untuk tidak mempertandingkan jawatan Presiden dari Presiden atas nama perpaduan dan kesabaran parti. Kononnya kita nak menghadapi pilihan raya dan kita pernah tangguhkan perhimpunan kita beberapa kali kerana kita hendak menghadapi PRU. Betul tak? UMNO Johor ingin bertanya, sampai bila kita ingin menunggang perpaduan parti atau kesabaran parti? Jika betul UMNO mahu perpaduan dan kestabilan, kenapa hanya jawatan Presiden saja yang tidak dipertandingkan? Kenapa bukan semua jawatan-jawatan parti di bahagian-bahagian dan cawangan juga tidak dipertandingkan? Barulah perpaduan dan kesabaran parti terjaga. Bawalah usul tambahan untuk membandingkan jawatan parti di bahagian-bahagian dan cawangan. Tidak perlu kelulusan atau persetujuan Majlis Kerja Tertinggi dan due process sepatutnya. Saudara dan saudari perwakilan yang saya hormati sekalian, meskipun UMNO berjaya mendukung pembentukan kerajaan perpaduan dan beberapa pemimpin UMNO diberi jawatan timbalan Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri, UMNO hanya memenangi 26 kursi di Dewan Rakyat. UMNO Johor ingin mengambil kesempatan merakamkan ucapan setinggi tahniah kepada pemimpin yang dilantik, termasuk Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri dan juga 2 menteri dan seorang Perdana Menteri dari UMNO Johor. Ya, niat UMNO untuk mengerti kerajaan perpaduan untuk kepentingan Malaysia adalah satu tindakan yang terpuji. Namun, kekalahan teruk UMNO dalam PRU 15 memerlukan penjelasan dan penambahbaikan yang berterusan. Sebagai sebuah parti politik, memenangi 26 kursi daripada 196
kerusi parlimen yang dipertandingkan merupakan satu mendukung citakan kita. Kita perlu teliti dan lihat apakah nasib dan sebab punca kita berada dalam keadaan begini rupa. Akibat dekalan teruk UMNO pada PRU 14 dan 15. Akar umbi UMNO dan UMNO yang mula terasa sanksi dengan kepimpinan UMNO. Begitu juga yang berada di luar UMNO. Ataupun berada di luar dewan kita. Ataupun di kalangan seluruh pelosok yang berada di seluruh negara. UMNO harus segera mengatasi rasa sanksi akar umbi orang Melayu terhadap kepimpinannya. Akar umbi bertanya, apa terjadi dengan UMNO? Apa terjadi dengan semangat perjuangan UMNO dan keramat parti UMNO ini? Sehingga kita kehilangan kuasa beberapa negeri yang dahulunya ditadbir oleh UMNO. Orang Melayu mula menilai mungkin UMNO sudah tidak seperti UMNO dahulu lagi. Akar umbi berkata, kita hanya bersuara di dalam dewan yang mulia ini. Tetapi kita lupa tentang akar umbi yang di luar sana. Yang lebih ramai daripada ahli UMNO. Yang dijangkakan 3 juta lebih itu. Akar umbi berkata, UMNO sudah hilang kuasa di negeri-negeri pantai timur. Seperti Terengganu, Kelantan, bahkan juga di negeri utara seperti Kedah dan Perlis. Jarang kita dengar Perlis kalah seluruh Adon-Don dan Parlimen. Kemenangan UMNO dalam perayaan Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu akan datang pula dikatakan jauh dari pasti. Semalam dalam taklimat tertutup, Presiden meyakinkan kepada kita bahawa ada perubahan-perubahan untuk memastikan bahawa kita boleh menang di kawasan tersebut. Akar umbi khawatir. Saya menyatakan hasrat ini kerana banyak akar umbi menyatakan di luar sana bahawa UMNO perlu berubah. Tanpa formula dan naratif politik yang segera dan berkesan, UMNO akan terus kalah kepada Perikatan Nasional dalam memikat hati orang Melayu di kawasan-kawasan Melayu kita supaya kita doakan perkara ini tidak berlaku. Orang Melayu merasakan sekarang ini Perikatan Nasional semakin hari semakin berpengaruh. Orang Melayu bahkan orang muda itu sendiri melihat Perikatan Nasional sebagai alternatif menggantikan UMNO dan Barisan Nasional. Ini dapat dibuktikan pada PRU yang lepas. 11% PS mendapat sokongan. PN dapat 55%. BN hanya mendapat 33%. Akar umbi menilai UMNO bukan lagi parti Melayu kebanyakan. UMNO bukan parti Melayu untuk yang biasa-biasa. UMNO dilihat dan telah digunakan oleh segelintir pemimpin untuk mencipta dan kehendak politik mereka yang luar biasa. Jangan direndang buah nangka. Masak sebutir dibelah-belah. Jangan dikenang untung celaka. Sudah takdir kehendak Allah. Masak sebutir dibelah-belah. Acang dan kain dibasahkan. Sudah takdir kehendak Allah. Orang lain jangan disalahkan. Kita harus akui UMNO selepas PRU 15 tidak berada dalam keadaan yang terbaik. Pengaruh kita semakin pudar. UMNO Johor melihat mungkin takdir telah memaksakan UMNO yang berada dalam kejanggalan politik sebegini. UMNO tidak menang dan UMNO tidak boleh kalah. Mungkin yang berlaku kepada UMNO adalah satu proses biasa yang perlu dihadapi oleh parti-parti yang lain. Mungkin apa yang berlaku kepada UMNO sekarang adalah satu proses peremajaan, pembaharuan dan rejuvenasi parti tersebut. Mungkin orang Melayu perlu mendakap hakikat bahawa UMNO tidak lagi berpengaruh dalam lingkungan politik orang Melayu yang kini telah berpecah belah. Mungkin ada kebenarannya. Apabila beberapa tahun UMNO bertentang dengan parti DAP, orang Melayu tidak berbondong-bondong menyokong UMNO. Menyokong UMNO. Tidak persoalannya. Adakah dengan menyokong
kerajaan perpaduan ini, kita yakin orang Melayu akan berbondong menyokong UMNO. Ini masalah yang kita hadapi di luar sana. UMNO telah menempuhkan 2 kali kekalahan dalam PRU berturut-turut. Parti ini dengan jumlah akar umbi yang begitu ramai, sekarang hanya sekadar sandaran kursi bagi membolehkan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Mungkin beginilah nasib dan takdir perjalanan politiknya. Maka dengan rasa penuh keinsafan, bagi mengukuhkan masa hadapan parti, UMNO Johor ingin mengesyorkan beberapa penyelesaian berikut. Pertama, UMNO mencadangkan agar parti membenarkan badan-badan perhubungan UMNO negeri untuk menjadi signifikan. Perubahan politik semasa dan kelangsungan UMNO memerlukan penyelesaian spesifik dan bukan hanya secara sekap jarang. Oleh itu, badan-badan perhubungan UMNO negeri-negeri wajar diberikan otoriti yang lebih bermakna. Sebagai contoh, pemilihan pengurusi dan timbalan pengurusi mestilah dipilihkan di dalam kalangan barisan jawatankuasa perhubungan negeri-negeri dan bukanlah dilantik oleh Presiden Parti. Otoriti ini diharapkan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan utama parti, menyesuaikan keputusan utama dengan parti dengan selera politik tempatan dan memastikan ia diterima sehingga ke peringkat akar umbi. Kedua, memandangkan UMNO memilih untuk menyokong kerajaan perpaduan yang dianggoti oleh DAP, PKR, Amanah, eloklah agenda Melayu-Melayu disemak semula. Namun, ia harus bermula dengan UMNO itu dahulu. Bagi UMNO Johor, ia merupakan tugas hakiki parti untuk mengembalikan kepercayaan sebilangan besar orang Melayu, khususnya orang-orang Melayu di kawasan luar bandar dan orang muda kepada kerajaan perpaduan. Apa yang timbul masalah di sini adalah kebimbangan di kalangan mereka yang lahir pada 1946. Zaman kita mencapai kemerdekaan dahulu, orang lama rasa terpinggir, terkesan dengan penyertaan kita dalam kerajaan perpaduan. Tapi saya penuh percaya yakin pimpinan UMNO melalui timbalan Perdana Menteri dan menteri yang ada, melalui BN, dapat memperkokohkan dan memastikan bahawa hasrat Melayu kita dapat diteruskan. Yang berhormat, tinggal 2 minit lagi. UMNO Johor pun dapat. Bagi tujuan di atas sekarang merupakan masa sesuai untuk kita memperkukuhkan semula the soul of UMNO dengan izin Timbang Kursi Tetap. UMNO merupakan parti sudah lama berjasa. Keberadaan parti selepas PRU 15 merupakan satu kejanggalan politik yang tak dapat dielakkan lagi. Seperti yang saya nyatakan tadi, mungkin sudah takdir parti ini sebegitu. Kita tidak ada pilihan selain daripada menerima dan melakukan yang terbaik memperbaharui parti kita. Kepada bahu-bahu kita lah jua parti ini dapat dipulihkan semula. Semoga roh perjuangan dan ideologi UMNO sentiasa hidup segar, sentiasa mekar, merentasi masa hadapan yang masih belum sempurna riwayatnya. Oleh kerana timbalan pengurusi tetap merupakan Tuan Speaker Dewan Undangan Negeri dan saya sebagai adunnya, berilah sedikit saja peluang yang saya perlukan. Tak boleh yang berhormat. Tetapi saya akur. Orang Johor akur, taat, sami'na wa ata'na. Yang berbagai Tan Sri Pengurusi Tetap dengan izin. Leaders do not always know all. Maka pemimpin perlulah memikirkan pandangan akar umbi dalam usaha mendepani landscape politik baru dan tidak ketentuan sekarang bagi survival parti UMNO yang penuh berjasa ini. UMNO mesti juara dalam membela rakyat. Tanjung Puteri ada hikayat, kisah bersemi cerita bersama. UMNO juang demi rakyat, dahulu, kini dan selamanya. Dengan ini, UMNO Johor akur dengan perintah, dengan amaran yang diberikan oleh Timbalan Pengurusi Tetap.
UMNO Johor menyokong dasar ucapan dasar Yang Berhormat Datuk Seri Presiden. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.